Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan mulakan dengan sedikit perkongsian. Pada hari ini tajuk yang ingin saya kongsikan adalah tentang brilliant strategy to be a excellent profession. Okey, yang mana kita kena lihat bahawanya perancangan profesional yang berjaya, dia bermula dengan strategi yang cemerlang. Jadi apakah strategi? Kita lihat baliklah, kalau kata menurut dalam bahasa Yunani, strategi yang dimaksudkan adalah the art of the general, ataupun dengan kata lain, seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Jadi bagaimana yang kita boleh katakan apakah strategi kita di sini. Dan boleh kita katakan pada waktu sekarang ni, waktu COVID yang melanda ni, strategi Kementerian Kesihatan Malaysia adalah macam mana dia nak menangani atau macam mana nak menghapuskan atau macam mana nak membasmikan viral ataupun penyakit ni berlegar di sekitar masyarakat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah khususnya lah pada hari ini, memang kita rasa macam sedikit goyang kan. Bangun, tidur, kita boleh bergerak tetapi hanya dalam rumah kan. Kita boleh berjalan tetapi hanya sekitar tidak lebih daripada 10 km, ataupun yang kata lain stay at home. Jadi apakah strategi bagi yang berkerjaya? Pada mulanya memang kita banyak aktiviti kita nak buat, tetapi sekarang ni bila waktu yang terbatas ataupun waktu yang panjang, tetapi had ataupun perjalanan kita yang terbatas, apakah strategi yang utama yang kita boleh lakukan? Apakah strategi, apakah tindakan yang boleh kita buat? Jadi dalam bahasa yang saya boleh katakan kat sini adalah the art of a psychology. The art of psychology ni dia melihat kepada macam mana kita membawa diri kita, macam mana kita menilai diri kita, macam mana kita nak mendevelopkan diri kita berdasarkan kepada aspek psikologi kejiwaan pada diri kita. Para hadirin sekalian, kepintaran strategi. Apakah dikatakan tentang kepintaran strategi ni? Kepintaran ni merupakan satu proses perancangan. Ya, kita merancang, iaitu kita memberi fokus kepada apakah matlamat. Kita menyusun tindakan bagi mencapai matlamat itu. Okey, jadi sekarang ni dalam bulan April. Okey, kita masih ada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Kita ada 8 bulan. Jadi 8 bulan masa yang terbaik kita ada dalam tempoh tahun 2020. Apakah yang kita boleh laksanakan? Dan waktu sekarang ni, waktu yang kita berada dekat rumah ni, waktu yang baik, waktu yang terancang yang boleh kita laksanakan adalah kita dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Itu yang paling terbaik. Jadi strategi kita dalam tempoh 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun sebagainya, apakah yang kita buat? Kita tak boleh nak ikut kata, oh saya cuti, saya bangun pukul 8, saya bangun pukul 9. Tak boleh. Ya, kita kena fitkan time kita. Kalau sebelum ni kita bangun, kita bangun dalam pukul 6.30 kata. Dan sekarang ni waktu perintah berkurung ni, kita kena bangun dalam pukul 6 pagi, atau kita kena bangun dalam 5.30 pagi. Strategi kita adalah supaya kita tak mahu diri kita ni asyik dengan mengikut arus, asyik mengikut kepada kehendak nafsu kita. Ya, jadi para hadirin sekalian, apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah strategi yang kita nak bawa diri kita, strategi yang mana kita nak kembangkan diri kita, dan strategi macam mana kita nak fokus apa yang terbaik. Okey, kalau kita lihat baliklah kepada kepintaran strategi ni, dia melihat kepada bersifat incremental, iaitu sentiasa meningkat. Jadi strategi ni adalah kita melakukan satu tindakan secara berulang-ulang dengan meningkatnya ke pencapaian yang kita laksanakan itu. Okay, para sekalian, memang sudah jelas bahawanya perancangan itu perlu ada, sebab dalam perancangan inilah yang melihat kepada profesional. Ya, berbalik kepada profesional pula. Profesional ni adalah melihat kepada seseorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan yang dijalankan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perubahan. Jadi para hadirin sekalian, profesional ini adalah orang punya
kemampuan untuk bertindak. Dia ada prinsip pada diri dia. Itu adalah profesional. Dalam definisi profesional ni adalah yang hidup dengan cara mempraktikkan sesuatu keterampilan atau keahlian yang tertentu. Jadi dengan kata lain, dalam profesi kita ni, profesional ni melihat kepada pembawakan, melihat kepada bagaimana kita mendasari dalam perjuangan. Jadi profesional adalah perlunya keterlibatan kita ni dengan persatuan-persatuan, dengan badan-badan NGO ataupun dengan kata lain, profesional ini melihat kepada kesungguhan kita membawa identiti kita. Itu yang boleh kita katakan. Dan dalam profesional ni, dia melihat kepada bidang kepakaran. Contohnya kalau kata kaunselor ni adalah bidang kepakaran nya adalah dari segi penamatan kaunseling yang berpandukan kepada kod etika daripada Lembaga Kaunseling Malaysia. Kalau doktor, kalau farmasis, kalau kata sesiapa engineering sekalipun, dia adalah bidang kepakaran itu sendiri. Jadi apakah ciri-ciri seorang profesional? Ada 3. Yang pertama sekali adalah skill. Kena ada skill. Individu yang betul-betul mahir dalam bidangnya. Yang kedua adalah knowledge, pengetahuan. Individu yang dapat menguasai, berwawasan, mengenai ilmu berkaitan dengan bidang tugasnya. Dan yang ketiga adalah attitude. Apakah attitude-nya? Individu ini bukan saja pintar, malah dia pegang kepada etika yang diterapkan dalam bidangnya, iaitu dia perlu ada kod etika dalam perkhidmatannya. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, apakah ciri-ciri profesional pula? Yang pertama sekali, tahap pendidikan. Seseorang yang profesional perlu ada peringkat master, PhD, ijazah, diploma, sijil ataupun khusus dalam bidangnya. Kedua adalah memiliki kod etika. Yang ketiga adalah memiliki tanggungjawab yang profesi yang tinggi. Tanggungjawab profesi yang tinggi ini bermaksud tanggungjawab yang nak dibawa dan diamanahkan kepada orang lain. Yang keempat adalah memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Jiwa yang berada di masyarakat ni adalah dia macam mana dia nak bawa profesinya, nak bawa tanggungjawabnya adalah untuk kebaikan masyarakat. Yang kelima adalah memiliki kemampuan membuat perancangan tugas. Dia perlu ada perancangan, dia ada strategic plan. Yang kelima adalah menjadi anggota organisasi dan profesionalnya. Dia perlu mempunyai satu badan khusus. Dia kena jadi keahlian dalam bidang-bidang tugas yang dia amanahkan. Okey, jadi ini adalah sedikit berkenaan tentang strategi dalam perkhidmatan. Dan boleh katakan kat sini, untuk seseorang itu berjaya, dia perlu mempunyai strategi, dia perlu ada merancang, dia perlu ada perancangan khusus dalam bidangnya, dan supaya dalam bidang tersebut dapat membawanya ke arah yang lebih baik lagi. Okey, sekian hari ini kita kongsikan maklumat tentang freelance strategy to be a silent professional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.